النيران والجنان والجن والأملاك والنبي والخلق والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينضوي في كلمة الإسلام مقامة من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وقلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تنادي وجدد طبة للأغزال لتيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فما عنهما فهو كله مسلما كتسلم واسمع سبيل نسيكنا علماء وخلص القلب من الأجيال بالجد والقيام في الأسهار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأوالي تتقي معالي من كمالي وكل بذل ربي لا تطعني عنك بقطع ولا تهريم من سرك ومزيل للعمى واهد بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله قول المصنف بالتوحيد Tu'alan nabiyyin ja'a bitauhidi. Minta rahmat dan sejahtera itu turun kedua-duanya dan tetaplah kedua-duanya di atas Nabi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a yang datanglah ia, yang diutuslah ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitauhidi dengan tauhid. Yakni diutus dengan tauhid itu ketika mana bihali ta'addudil ma'budil alihah. Ketika mana keadaan orang kafir Quraisy ketika itu berbila-bila yang disembah sebagai Tuhan tu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ketika tu mana iaitu waqad khalad dinu anit tauhidi. Sambungnya dia belakang tu. Padahal sesungguhnya benar-benar sunyilah agama daripada mengesahkan Allah Ta'ala. Bit tauhidi takdim mudah sikit bi talabihi.
dengan menuntut akan dia akan tauhid. Itu artinya bukan bawa tauhid saja dah, bukan bawa buku tauhid. Kitab tauhid kau bukan. Bawa tauhid dengan makna bawa supaya manusia tu mentauhid ke Allah Taala. Itu Nabi talabihi. Kalau bawa tauhid, bawa saja. Bawa apa tu? Bawa tauhid ni. Okey beres. Bukan nak gitu. Bitauhid ai bi talabihi. Dengan tauhid ini dengan menuntut akan dia akan tauhid, yakni alal ummah. Menuntut akan dia ke tauhid itu di atas ummah ni. Itu maksud gitu. Tu jadi Nabi ni diutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid, yakni dengan menuntut akan tauhid di atas ummah. Namanya gitu. Menyuruh memaksa kau orang panggil umat ni mentauhid ke Allah Taala. Wa fihi dan sabiklah. Khabar muqaddam. Wa fihi dan sabiklah padanya. Ai fi qaulil musannifi bit tauhid ni. Dan sabik adalah padanya pada perkataan musannif dengan tauhid. Ada apa? Bara'atu istihlali. Bara'atu istihlali. Tu bara'ah makna terbaik. Tu istihlal anak bulan. Apa makna bara'atul istihlal? Wahiyah, dan ia bara'atu istihlal ni dalam ilmu badi' termasuk orang panggil muhassinat lah, perkara-perkara yang ditutup elok pada percakapan. Wahia dan ia bara'atu istihlal ni ayyatiyal mutakallimu, bahawa mendatanglah oleh orang yang berkata-kata fi tali'ati kalamihi, pada permulaan perkataannya mutakallim, bawa data apa? Bima, dengan barang, yush'iru, yang menyedarkan, bimaksudihi, dengan tujuannya mutakallim. Tu mula cakap tu pak orang tahu lalu dah mutakallim ni nak cakap bab tauhid ni. Sebab ada orang panggil bunyi dengung-dengung orang panggil. Itu dah. Tu dia panggil bara'atul istihlal. Kita baca kitab Ifatul Awam tu dia sebut bih dah. Ada bara'atul matlab, ada bara'atul maqta', ada bara'atul istihlal. Tu. Kalau bara'atul matlab tu hak di tengah tu. Awak di tengah. Siapa pusat dia dah. Kalau syarah bagi Isra' Mi'raj kak, siapa di matlamat dia tu bara'atul matlab. Bawa orang panggil matlamat, maksud tujuan tu di tengah-tengah cakap. Itu dia panggil bara'atul matlab. Bara'atul matlab. Tu dalam kitab Kifayatul Awal ada boleh kaji baliklah. Tu ada bara'atul maqta'. Bara'atul maqta' ni mana? Nak win apa sudah dah kita bercakap. Jadi cukuplah pada setakat ni dulu. Mudah-mudahan tu orang panggil seolah-olahnya orang dengar nak habis dah ni. Bukan duk pakai tekan handbrake berhenti bodoh gitu dah. Tu orang panggil dalam ilmu balaghah bara'ah. Habis itu. Kemudian dia nak cara orang panggil definisi pula. Wat tauhid, wawu istinah dibayar. Dan bermula tauhid itu lughatan dari segi bahasanya ialah khabar al-ilmu, mengetahui, bi anna syai'a, dengan bahawa sesuatu itu wahidun, ialah satu. Tak ada kira lah. Tu tauhid ni gawa pada segi bahasa. Wahada yuwahidu tauhidan. Apa makna dari segi bahasanya tauhid? Iaitu mengetahui dengan bahawa sesuatu tu sah. Ikutlah. Tahu kereta kita ada sah, tauhid tu dari segi bahasa. Rumah kita ada sah, bini ada sah, tauhid tu. Tapi tauhid dari segi bahasa ni mungkin nak pakat ni dak lah. Itu tauhid dari segi
bahasa. Al-ilmu mengetahui, pengetahuan, bi anna syai'a dengan bahawa sesuatu itu wahidun ialah satu. Tu dah. Apa? Wa syar'an, Allah pada kata lughatan. Ai wa tauhidu syar'an. Tapi semoleknya bukan syar'an di sini ni. Nah. Sebab kalau syar'an ni bawah tu, ifradul ma'bud bil ibadah. Itu orang panggil syar'an. Jadi masuk dengan syarak sininya dhabit sikit. La'alla sawabah. Mudah-mudahan yang terlebih betulnya, yang betulnya maknanya. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya, ayyuqala, bahawa dikatakan oleh syarah istilahan ataupun urfan. Uruf, dari segi uruf. Tu orang panggil hak ramai-ramai duk guna bercakap. Itu orang panggil. Hakikat urfiyah dia panggil. Secara hak ramai-ramai bila sebut kata tauhid ni gak kena kepada mata pelajaran lah. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Tu. Ngajaga apa? Ngajar tauhid. Kena kepada mata pelajaran lah. Itu orang panggil urfan sepatutnya, ataupun istilahan. Sebab apa tu kena kata gitu? Li'anna tauhida syar'an. Buh sikit ilak dia. Kita beki tu nak buh ilak ketik. Mau beki saja, tak ada buh ilak. Apa nak beki hak syarah saja, puas-puas duk saja nak beki tu. Mana boleh lagu tahu. Nah, beki kena ada ilak ya, apa mau beki. Hak moleknya syarah kata urfan, wa tauhidu urfan au istilahan. Kena beki itu. Sebab apa? Li'anna tauhida syar'an. Kerana bahawasanya tauhid dari segi syarak pulaknya, huwa ialah ifradul ma'budi, menunggalkan yang disembah, bil ibadati, dengan ibadat, ma'a i'tiqadi wahdatihi, serta dipegangkan dalam hati akan keesaannya ma'bud, zatan, nisbah zatnya dia ke, wasifatin atau wasifatan, atau segala sifat-sifat dia ke, wa af'alan, atau segala perbuatan-perbuatan dia. Intaha. Hak tu hak panggil hak Nabi bawa mari ya. Baik tak? Jadi ini maksud dengan alan nabiyyin ja'a bit tauhidi, minta turun rahmat dan sejahtera tu kedua-duanya tetap di atas Nabi Muhammad SAW. Ja'a, yang datanglah ya Nabi, yang diutuslah ya Nabi SAW, bitauhidi, dengan menuntukkan akan tauhid di atas ummah. Jadi menuntukkan, menunggalkan yang disembah. Dia gitu yang menunggalkan yang disembah dengan ibadat, serta diiktikadkan akan keesaannya yang disembah pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan. Itu tauhidnya dengan syarak. Tak? Tu. Pak, kalau kita tengok syarah dia tak kata tu ni dulu ni. Tengok. Wa syar'an ai la'alla sawaba wa urfan wastilahan. Gitu begitu tu. Dan bermula tauhid dari segi istilah, dari segi uruf cakap ramai-ramai ni, bima'nal fannil mudawwani. Tengok. Buat mari hak ni. Toke Nabi buat mari kita tauhid sifat 20. Hukum akal wujud kita bakar, lepas tu salbiah maknawiyah, ma'ani, nafsiyah. Tu kan Nabi Muhammad tu. Daklah. Jadi hak ni sesuai dengan makna tauhid dari segi uruf, dari segi hak ramai bercakap. Istilah hak digunakan bila sebut kata tauhid ni kena ke apa? Bima'nal fannil mudawwani, iaitu masalah fanni, makna mata pelajaran ilmu lah, maknanya masalah al-mudawwani, yang dibukukan, maknanya yang ditulis. Al-mudawwan makna yang ditulis, yang dibukukan, ai fid dafatir,
di dalam kertas-kertas ni. Nah. Ni dafatik ni. Dalam fil kutubi pun boleh, fil dafatik pun boleh. Dalam kitab-kitab ni. Nah, hak ditulis dalam ni. Atau panggil tauhid. Dari segi istilah. Orang panggil tauhid. Mana? Kitab tauhid lah maksud dia. Gitu dah. Mata pelajaran tauhid, perbahasan ilmu tauhid. Itu maksud dari segi istilah. Tu. Jadi hak ni sesuai dengan kata urufan wastilahan ni, bukan dari segi syarak dah. Sebab dari segi syarak tu nanti tu, bawah tu. Ifradul ma'bu' tu orang panggil tauhid dari segi syarak. Lepas tu bimaknal fannil mudawwani, dengan tauhid dengan makna mata pelajaran yang dibukukan, yang dituliskan di dalam kitab, maknanya di dalam khetah-khetah fid dapatir, fima sayati, pada barang yang selagi akan datang, ai zikruhu lah, pada barang yang selagi akan datang oleh sebutnya. Itu mana? Ketuhanan, kenabian, ghaibiyat. Itu orang panggil tauhid dari segi istilah. Jadi kalau sebut kata tauhid dari segi istilah uruf ni kan, kena ke mata pelajaran yang dibukukan, yang dituliskan di dalam helai kertas pada masalah-masalah ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara yang didengar daripada khabar rasul. Itu. Kalau gitu tauhid dari segi istilah ni, tauhid dari segi uruf ni, apa dia pulaknya? Wa huwa dan iyo. Tu iyo tauhid istilah ni. Wa huwa dan iyo tauhid dari segi istilah, dari segi uruf ni, ilmun, ialah satu ilmu pengetahuan. Dhabit sikitnya, ilmu sini al-muradu bila ilmi huna al-qawaidu wad-dhawabitu. Begitu. Tu. Yang dikehendak dengan kata ilmu di sini, ilmun yuqtadaru bihi ni. Ilmu di sini apa maksud? Al-qawaidu, segala kaedah-kaedah. Wad-dhawabitu, segala dhawabit, segala dhabit-dhabit. Tu segala dhabit-dhabit, segala tanda-tanda, cara-cara, kaedah-kaedah allati yahtawi alaihi hadzal fannu, yang meliputilah di atasnya, di atas kaedah dan dhawabit itu oleh ini mata pelajaran. Itu maksud ilmu di sini. Jadi ilmu tauhid dari segi istilah ni pula boleh kita definisikan ialah ilmun, segala kaedah-kaedah, segala dhawabit yuqtadaru bihi, yang mampulah dengan sebab dia, dengan sebab ilmu tersebut, dengan sebab kaedah-kaedah, dhabit-dhabit yang tersebut tu mampu apa? Ala isbatil aqaidid diniyati, di atas mengisbat. Mengisbat mana? Menyungguk, mengikrarkan, mengiyakan. Itu menerimakan. Sebab isbat lawan nafi. Kalau nafi itu menidakkan, gitu tak? Isbat lawan apa? Nafi. Nafi apa mana? Menidakkan. Ada ala isbatil aqaidi, di atas mengiyakan. Itu makna gitu. Di atas mengiyakan al-aqaidi, segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan, paku-paku, konkrit-konkrit, bukan apa sampai ad-diniyati, yang dibangsakan pada agama. Ada konkrit, paku, simpulan, tambatan hak masuk agama. Mana supaya 2 kali 5 10. Konkrit tak? Paku tak situ? Konkrit tak? 2 kali 5 10. Kau boleh berubah lagi jadi ne ke? Tak boleh dah, konkrit dah. Tapi hak tu bukan ad-diniyah tu. Hak tu hisabiyah. Hak tu dibahasa pada ilmu kira-kira. Konkrit juga, paku juga. 2 tambah 2 4, boleh jadi 10. Tak boleh dah. Konkrit juga tu. Paku dah situ tu. Tambak dah situ tu. Sipu kemas mati dah situ. Tapi bahasa agama ke? 2 tambah 2 4. Okey. Bahasa kira-kira tu. Lepas tu nak mengiyakan segala tambatan, segala simpulan, segala konkrit ikutlah nak buat apa?
segala pacok-pacok, segala paku-paku, pailing-pailing, hayolah kau nak terjemuh tu ikut kamu rasa baik kena dengan pailing ini deh. Aqaid ni makna pailing. Aqaidil iman pailing kepercayaan. Boleh buh gi makna nak buh. Nah. Asal akedung ni tambah ikat lah. Tapi lah ni ikat dia boleh ketak pula dah. Nah. Kalau kata pailing ni payah sikit. Nah. Kau pun mahal nak buh balik ni. Buh pailing sedap sikit dah. Aqaidid diniyah mana pailing-pailing yang dibahasakan pada agama. Tu. Jadi kaedah-kaedah ni, dawabit ni yang mampulah mu dengan sebab segala kaedah, segala dawabit tadi tu di atas mengiyakan. Nah, mengisbat mana mengiyakan. Nah, mensetujukan, menerimakan. Ayolah kata segala pailing-pailing yang dibahasakan pada agama. Tu lagu tu dah. Lepas tu ilmu tadi mari di mana? Sifat bagi ilmu muktasabun. Takut kaedah reka sendiri ambil di falsafah Yunan mana jangan duk tuduh lagu tu lah boh. Lorak gaduh sangat tu tuduh itu. Ni sifat awak mari dah di definisi ni. Ilmu tak ada tu. Atau qawaid, sebab ilmu dengan qawaid. Kaedah atau dawabit, segala dawabit tadi tu, kaedah tadi tu muktasabun yang diusahakan dia ilmu tadi, kaedah tadi min adillatiha daripada segala dalil-dalilnya, yang diusahakan dia segala kaedah dan dawabit tadi tu diambil daripada tu min lil ma'khud diambil daripada segala dalil-dalilnya, dalil-dalil qawaid, dalil-dalil aqaid, bukan dalil-dalil qawaid dah, dalil-dalilnya, dalil-dalil aqaid, dalil-dalil tambatan bagi kepercayaan yang dibangsa pada agama tu al yaqiniyati, itu sifat bagi adillah. Dalil mana? Dalil agama ni umum. Ada dalil yang bahasa zanniyah. Nah, ada dalil bahasa yaqiniyah. Maka ilmu ni tak boleh dalil hak bahasa zanniyah, tak boleh. Kalau macam ilmu fiqh ada hal lah. Boleh dalil bahasa yakinnya. Zanniyah pun boleh. Tu dah. Dalil bahasa zanniyah boleh. Tu. Zanni mana? Wamsahu bi ru'usikum. Tengok. Berkhilaf lalu pak mazhab. Hak ni kata separuh kepala, hak ni kata sikit daripada kepala, hak ni kata sebutir kepala terus. Sebab tu timbul khilaf tu. Betul tak? Tapi hak ni dah, dia tak boleh dalil hak lagu tu. Dia kena adillatiha al-yaqiniyati. Segala diambil daripada segala dalil-dalilnya, nya kaidah, nya qawaid, nya aqaid, nya segala tambatan simpulan konkret bagi kepercayaan yang dibangsa pada agama tadi, ya, dalil-dalil yang bahasa diyakinkan. Bahasa yakin maknanya. Yang bahasa yakin begitu. Tu. Dalil hak yakin. Nah, percaya ke Tuhan, percaya ke malaikat. Dia tak boleh bahasa hak dalil zanniyah. Apa tu? Jadi khilaf juga tu. Khilaf tu bukan pada usulul aqaid, pada furu'ul aqaid. Nah, ada duk khilaf. Nah, sifat 13 ke sifat 20 ke, 23 ke, duk khilaf tu. Hak tu bukan orang panggil usul, atau furu'. Nah, furu'ul aqaid. Tapi kalau usul ni tak ada. Mesti daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Itu dah. Tu. Semua sama iyak ke apa semua memang daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Dia tak ada dalil-dalil yang zanniyah dak. Cuma kalau tilik pada sesedalil itu memanglah macam seumpama soal mukan akil dalam kubur. Ni hadis sahih. Ni hadis hasan gharib. Ni dhaif. Ini tapi oleh kerana banyak sangat al ahadits wal athar duk cara tentang soal mukan akil dalam kubur, maka semua tu naik ke darjah mutawatirah. Nah, maka mutawatir tu yufidul yakin. Betul. Memberi faedah yakin. Maka sebab tu
Tak ada dalam ahli sunnah menolak ke orang panggil soal muka nakir dalam kubur dan sebagainya. Gitu dah. Tu habis. Jadi tu orang panggil tauhid dari segi istilah, dari segi uruf. Jadi kalau disebut tauhid, kena kepada buku yang dituliskan mata pelajaran ilmu tauhid. Benar juga. Atau tauhid dari segi istilah ni juga, atau uruf ni juga, kena kepada mata pelajaran itu sendiri. Mana? Satu kaedah, satu dawabit, satu qawaid, satu kaedah-kaedah yang mampulah kita dengan sebab kita tahu kaedah tersebut, dawabit tersebut di atas nak mengiyakan segala konkret yang dibangsa pada agama. Lepas tu kaedah tadi tu diusaha dapatkan dia tu diambil daripada dalil-dalil akidah yang bangsa keyakinan. Begitu jadi terbenar dua tu. Kalau kita perhati molek tu terbenar dua tu. Kalau orang panggil sebut tauhid dari segi uruf atau istilah ni terbenar dua makna. Tauhid kena kepada buku tu sendiri. Mana? Bimaknal fannil mudawwan. Tu fima sayati zikruhu tu inilah al-ilahiyah war risalah was samaiyah au ghaibiyah khabariyah. Itu dia panggil tauhid. Mana tauhid? Buku tauhid apa? Kitab tauhid ke apa? Kitab tauhid panggil. Atau tauhid kena kepada kaedah dawabit yang mampulah kita dengan sebab tahu kaedah tersebut, dawabit tersebut untuk mensetujui segala konkret yang dibangsakan pada agama. Kaedah tu diusahakan ambil daripada dalil-dalilnya akidah konkret yang bahasa agama tadi, ya bahasa yakin. Terbenar dua tu kalau rasa molek kan. Tu dah. Terbenar dua makna. Apa? Tauhid dari segi uruf dan dari segi istilah. Lagi ambil tauhid. Ambil tauhid kan? Ambil buku lah tu maksudnya. Okay. Ngajar tauhid. Ngajar mana? Kaedah tu. Tu makna gitu dah. Jadi tauhid tu kalau dari istilahnya tu benar dua. Kena kau kitab tu sendiri hak dikarang, ditulis. Yang membukukan orang panggil masalah-masalah yang membahas tentang ketuhanan, kerasulan, kenabian dan perkara-perkara hak didengar daripada nabi. Atau tauhid itu kena kepada diri kaedah tu sendiri. Habis situ. Tapi dia katanya wal muradu bihi, dan bermula-mula maksud yang dikehendaki bihi dengan dia bitauhidi, dengan tauhid itu. Huna di sini. Di mana huna? Ai fi qaulil fi qaulin nazimi, pada perkataan nazim Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani ni. Khabarnya asy-syar'iyyu ialah tauhid yang dibangsakan pada syarak. Sebab tu kita nak bagi tadi wa syar'an tu la'alla sawaba an yuqala urfan wastilahan. Sebab tani awak mari pula wal muradu. Napa tak? Jadi tak mutabakah tu, tak mutabik. Kalau kita agak apa pulaknya tadi ayat dah dengan makna syarak. Ya dah itulah makna hak dikehendaki. Tiba-tiba lagi wal muradu bihi aidu bit tauhidi huna ai fi qaulin nazimi ala nabiyyin jaa bit tauhidi ni asy-syar'iyyu ialah tauhid yang dibangsa pada syarak. Bukan tauhid dengan makna istilah atau uruf, bukan. Tu makna gitu. La bi maknal fanni mudawwani fi ma sayati. Tengok, awak mari pula la bi makna. Kalau gitu, wa syar'an tadi tu barangkali tu salah tu. Barangkali tu salah cetak tu. Tak okey Syekh Ibrahim Bajuri duk semabur dengan ditulis saya sendiri. Nampak tak? Tu barangkalinya salah cetak. Kalau kita hak baru ke mana? Wa syar'an. Salah juga. Salah cetak juga dah. Sebab tu kita nak beki tu. Sebab kalau tidak pelingnya dia. Peling ke mana? Dah tadi dia kata dengan makna syaraknya tu. Betul tak? Makna syarak apa makna syarak tauhid? Iaitu dia kata dengan makna al-fannil mudawwani fi ma sayati. Lepas tu la bi makna al-fannil mudawwani. Sedangkan ni lah makna syarak. Kan pelik tu. Terbalik tu jadi tu.
Nah, tu. Maka sebab tu, nah barangkalinya salah cetak lah tu, neh. Salah cetak. Nikah handaki tadinya wa syar'an tu dengan makna bistilahan au bi'urfan. Nah, tauhid dengan makna uruf, tauhid dengan makna istilah. Sebab ni wak mari nabi pula. Dia kata mana? La bi ma'nal fannil mudawwani fi ma sayati. Bukanlah tauhid. Apa la bi makna? Ai lal murad. Lal muradu bit tauhid ni. Bukanlah murad dengan kata tauhid fi qaulin nazimi alan nabiyyin jaa bit tauhidi tu bi ma'nal fannil mudawwani fi ma sayati. Bukan dengan makna uruf atau istilah, bukan. Mana? Iaitu salah satu daripada makna uruf atau istilahnya ialah al-fannul mudawwan, iaitu mata pelajaran masalah-masalah yang ditulis, yang dibukukan di dalam kitab-kitab. Fima pada barang sayati ai zikruh, pada barang yang selagi akan datanglah oleh sebutnya. Nah, yang ni bab ketuhanan, kerasulan, kenabian, bab perkara-perkara sama'iyah. Bukan hal tu. Kalau makna lagu tu tak timbul lah nama Imam Abu Hasan Sya'ri, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Nah, tak timbul lah Ustaz Abu Ishaq Al-Ispirayaini. Nah, Imam Sanusi kau tak ada timbul lah apa-apa. Dah Nabi wak mari dah buku tauhid. Satu buku nama Quran, satu buku nama tauhid pula dah. Begitu tak? Dah. Nabi dah tak wak mari buku tauhid tu. Nabi wak mari Quran. Dalam Quran itulah segala-galanya, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Nah. Jadi bukan dengan makna tu dak. Kalau gitu apa makna tauhid asy-syar'i? Ni baru tauhid syar'i. Wa huwa, dan bermula ia at-tauhid asy-syar'i. Tauhid yang dibangsa kepada syarak ni pula. Ni baru tauhid syar'i. Tauhid syar'an tadi tu. Ni baru at-tauhidu syar'an. Hak tadi at-tauhidu urfan wastilahan. Begitu dah. Ni pula orang panggil tauhid dari segi syaraknya apa? Ni hak makna hak Nabi bawa ni. Ifradul ma'budi, menunggalkan yang disembah. Al-ma'bud makna al-ma'bud bihaq. Gitu kan. Menunggalkan yang disembah dengan sebenar. Disembah tu bil ibadati, dengan ibadah. Tu. Nah, dengan ibadah. Semaya ke, sedekah ke, puasa ke, haji ke, umrah ke. Itu dia panggil ibadah. Penyembahan dia panggil. Menunggalkan yang disembah dengan sebenar, dengan penyembahan. Dengan ibadah maknanya ma'i'tiqa, serta dipegang di dalam hati wahdatihi, akan keesaan nyonya al-ma'bud, akan keesaan nyonya yang disembah, wa tasdiqi, atau pada kata i'tiqadi, ma'at tasdiqi, serta diterimakan, dibenarkan, biha, dengan dia, dengan wahdati, dengan dia, dengan keesaannya, keesaan Allah Ta'ala tadi, dengan keesaannya, keesaan al-ma'bud bihaq tadi. Tu orang panggil tauhid dari segi syarak tu. Mana Nabi ni bawa ke tauhid apa? Yakni Nabi menekankan akan tauhid di atas umat. Apa makna tauhid di situ? Dengan makna Nabi menekankan di atas umat supaya menunggalkan yang disembah dengan sebenar, dengan ibadat penyembahan, serta dipegang dalam hati dalam penyembahan itu akan keesaannya yang disembah, dan membenarkan dengan keesaannya Allah Ta'ala yang disembah dengan sebenar itu Allah Ta'ala lah. Tu. Esa tu tamyiz pada kata wahdah. Nisbah zatan, nisbah zat ke, wasifatan. Mari sifatan sini. Kadang-kadang nak nusrah wasifatin. Nasak dengan kasrah. Wasifatan, dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Tu sifat-sifat yang disembah dengan sebenar tadi. Esa tak?
wa af'alan, dan segala perbuatan-perbuatan al-ma'bud tadi tu yang disembah dengan sebenar. Tu esa pada zatnya, esa pada segala sifat-sifatnya, dan esa pada segala perbuatan-perbuatannya. Tu. Kalau gitu tafriqnya falaisa hunaka, maka tidak adalah di sana itu. Di mana di sana? Ai fil waqi' au fi nafsil amri au fil wujudi, boleh belaka tu. Tanya di sana di mana? Di mereka ke mana? Fil wujud. Falaisa hunaka, maka tidak adalah pada di sana. Di mana? Pada realiti. Pada di perkara ataupun pada wujud. Pada wujud, pada ada ni. Itu tidak ada di sana. Tak ada zatun, satu zat pun, tushbihu, menyerupai ia zat tadi tu, zatahu, akan zatnya zat Allah Ta'ala. Nampak tak? Ni isyarat kam muttasil, kam munfasil ni. Tu dah. Jadi memanglah Nabi tak ada mari duk ajar kam tu kam munfasil ke kam muttasil ke, tak ada. Tapi makna dia tu ada tak? Ada. Makna dia tu. Bila sebut kata mengesakan yang disembah dengan sebenar, dengan pengabdian serta memegang di dalam hati, berpegang dalam hati kita akan esanya yang disembah dengan sebenar tadi tu, pada zatnya. Apa maksud? Yakni tidak ada satu zat yang lain yang sama seperti zat dia. Falaisa hunaka zatun tushbihu zatahu ta'ala, maka tidak adalah di sana ai fil waqi'i au fi nafsil amri zatun, satu zat pun. Begitulah, satu zat pun. Makna hasab. Tu makna hasab. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Falaisa hunaka, maka tidak adalah di sana pada realiti ni, tidak adalah di sana pada realiti satu zat pun tushbihu zatahu, yang menyerupailah ia satu zat akan zatnya zat Allah Ta'ala. Tak ada. Ini isyarat kam munfasil pada zat. Kalau dalam istilah ilmu tauhid, secara uruf, secara istilah, itu dia bagi kam munfasil pada zat. Nabi tak sebutlah kam munfasil pada zat, kam muttasil pada zat. Tak ada lah, tu istilah dalam ilmu tauhid. Kaedah dalam ilmu tauhid, dawabit dalam ilmu tauhid, secara istilah, secara uruf. Tapi makna Nabi dah ajar tak ada tak? Ada. Ni makna dia. Mana? Tak ada satu zat pun yang serupa akan zat Allah Ta'ala. Mu tengok jelek tengok zat yang baharu ni lagu mana? Berjisim berjiring. Maka zat Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berjiring. Tu. Tengok. Wala taqbalu zatuhu, dan tidak menerimalah oleh zatnya zat Allah Ta'ala al-inqisama, tak menerima akan pembahagian, tak terima akan pembahagian. Tu nampak tak isyarat ke apa tu? Isyarat kepada, kalau istilah tauhid secara urus, secara istilah isyarat apa? Kam munfasil pula. Tadi munfasil dah. Kuat munfasil. Kam muttasil pada zat. Kita tengok. Wala taqbalu zatuhu al-inqisama, dan tidak menerimalah oleh zatnya Allah Ta'ala tadi tu, al-ma'bud bihaq tadi, tidak menerima apa? Akan dibahagikan. Tak dibahagi, tidak terima. Tak terima tu la fi'lan, tak terima dibahagi secara langsung. Wala wahman, dan tidak diterimakan orang panggil bahagi secara waham. Fi'lan ni makna secara langsung lah. Bil fi'li makna apa? Fi'lan ai bil fi'li, makna potong sengoti, kerak sengoti, bahagi sengoti, langsung dah. Tu macam lembu sekok, mugi kerak lalu dah. Mugi apa? Ambil pisau, mugi kerak lalu dah daging. Tu orang panggil inqisam bil fi'li, mana bahagi dengan secara langsung, bagi terus, live, buat bagi seperti. Wala wahman, tidak dibahagi juga dengan secara sengka.
Macam lembu seka tu mu tengok ke dia. Ni boleh berapa kilo dah tu. Mu bagi dah tu. Dalam kepala otak tu mu bagi secara sengka. Waham dia bang. Waham. Maka zat Allah Taala tak terima kedua-dua. Nak bagi secara langsung tak leh. Nak suka-suka kata boleh dibahagikan zat Allah Taala pun tak leh. Apa? Sebab zat Allah Taala bukan jirim, bukan jisim atau jauh hafiri, bukan juga. Oh tak boleh gerak sebab halus sangat. Tak gerak. Nah, satu bahagi yang tak boleh dibelah, dikerak, dikhisik pun tak. Apatah lagi murakkab, tarkib, juz'aini. Mana dibagi, tersusul dua juzuk. Boleh bagi dua? Tak. Dua-dua tak. Dah. Wala fardon, dan tidak boleh dibahagi secara fardon. Fardon ai fardu takdir lah. Fardon ai takdiron, begitu. Secara fardu yakni takdiran, secara fardu takdir. Tu batu apa duk ulah wahman tu macam fardu takdir dah. Betul? Tu. Nampak sini macam fardu takdir tu lain. Nah, waham tu lain. Setengah ulama kau yang doa kata waham dengan fardu takdir tu lain. Waham ni seka serta ambil natijah dengan apa hak dia waham. Tu kata. Nah, ada fardu takdir tu tak membawa benda tu betul-betul berlaku. Nah, hanya fardu takdir saja. Macam kita kata, kalau Tuhan tidak bersifat dengan perkuasa, tentu dia lemah. Apa tak? Maka jika dia lemah, maka jikalau dia lemah, tu fardu takdir tu. Natijah kita nak ambil bukan Tuhan lemah dah. Mesti Tuhan kuasa. Itu fardu takdir. Ada pewaham ni, hak suka masuk dalam perut orang kafir boleh jadi. Apa tak? Tuhan lemah. Lemah Tuhan. Aku duk minta supaya turun hujan panas hari ni. Tuhan tak cakap apa nak kata ni. Tu faham? Tu beza dah. Kau doa kata beza tu, waham dengan fardu takdir. Tapi ada dhabit qala al-allamatu Syairazi. Berkata oleh Allamah Asy-Syairazi, dia kata di fil muhakamati, bukan muhkamati, fil muhakamati, dalam kitab al-muhakamat. Dia kata mana? Al-haqqu, sebenarnya ai al-qaulul muhaqqaq, bermula pendapat yang tahqiqnya, annahu, bahawasanya la farqa, tidak ada jenis perbezaan. Tak ada jenis perbezaan bainal qismatil wahmiyati wal fardiyati. Begitu. Tu tidak ada jenis perbezaan di antara bahagi yang dibahasa kepada waham dengan bahagi yang dibahasa kepada fardu takdir. Tak ada beza. Sama ya dua tu. Pak kalau sama apa yang mai letak sekali tak hasullah. Nah, pada kata ginilah, la fi'lan wala fardhan. Boleh ataupun la fi'lan wala wahman mutabiqan lil waqi'i. Boleh tak? Ni dak la fi'lan wala wahman wala fardhan. Dia kata sama Quran sebut belaka-laka tu. Wa innama jumi'a bainahuma, hanya saja dihimpunkan di antara keduanya, dihimpunkan sebut sekali maknanya. Betul maknanya? Lil mubalaghati, dihimpun tu lil mubalaghah saja. Nak menunjuk makna mubalaghah. Hak tu dalam kitab Hasyiah Kustali alal Aqaid. Begitu dah. Intaha Hasyiah Kustali alal Aqaid. Tu lagu tu. Jadi kalau tanya wahman dengan fardhan ni hak tu lah ya. Kalau mengikut kau jumhur, kau tahqiq, qaulul muhaqqaq. Apa duk bila sekali? Ayat kata lil mubalaghah. Begitu Nah, lil mubalaghah. Kalau kira kau je waham lain, fardhan lain. Waham tu seka, semata-mata seka, tak ada nak ambil natijah sebalik. Boleh jadi ambil dengan natijah hak seka tu boleh jadi. Adapun fardu takdir ni tidak membawa benda tu benar-benar berlaku. Fardu saja, fardu takdir saja, nak ambil natijah sebalik. Tu lain tu dah. Tu. Baik.
wala taqbalu zatuhu al-inkisama la fi'lan wala wahman wala fardan mutabiqan lil waqi'i, dan tidak terimalah oleh zatnya Allah Ta'ala akan pembahagian, tidak terima secara langsung dan tidak terima secara sengkaan dan tidak terima secara fardu takdir. Fardu takdir yang mana? Yang membetulilah ia fardu takdir lil waqi'i, bagi realiti. Tu dah. Tu. Artinya zat Allah Ta'ala tu tak terima bahagi, mana ternafi kam muttasil pada zat. Tapi Nabi tu tak bawa lah nak mana kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Tapi makna ni ada tak? Makna ni dah hak Nabi ajar. Makna ni dah hak Nabi duk seru. Jadi ulama ni wak mari kaedah ya. Wak mari dawabik saja. Mana? Gini-gini namanya kam muttasil, gini-gini namanya kam munfasil. Mu ingat hak ni apa? Mampulah mu nak mengiyakan apa hak Nabi ajar. Adalah gitu ya. Wala tushbihu, dan tidak menyerupailah sifatuhu oleh segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala as-sifati, akan segala sifat-sifat yang lain. Itu isyarat kepada kam munfasil pada sifat. Sifati, baca sifati dah. Jadi bagi la tushbihu, tapi nasab dengan kasrah juga. Wala tushbihu sifatuhu as-sifati, dan tidak menyerupailah oleh segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala akan segala sifat-sifat yang lain. Tak ada satu sifat-sifat yang lain pun menyerupai akan sifat Allah Ta'ala, dan tidak menyerupailah oleh sifat-sifat Allah Ta'ala akan sifat-sifat yang lain. Satu sifat pun tak serupa, yakni pada nama dan makna. Kalau serupa pada nama tak apa. Tu macam kita kata kudrat. Ya weh. Gotong royong, kubur. Kau tak ada kederak gini. Kederak. Weh, demo ada sifat kudrat juga kau. Macam Tuhan kau. Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatil. Gitu. Do'la kudrat kita dengan makna quwwah. Dengan makna usaha, kasar kita tu tak ada usaha ini. Tak ada kekuatan nak usaha. Itu ya maksud dia gitu. Tu lagu tu. Tak sama pada makna tak apa. Sama pada nama saja tak apa. Dia tak bolehnya tak boleh menyerupai itu pada nama dan makna. Gitu dah. Gitulah. Macam kita. Yadung kena ke anggota jasad zat. Kalau yadung Allah Ta'ala bukan kena ke jasad, kena ke zat, bukan kena ke sifat ma'ani juga. Atas satu qaul daripada dua qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Faham tak? Gapo dia yadung? Tangan tu gapo? Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah Ta'ala. Sifat ma'ani tak? Kalau kita ya kena ke jarihah. Betul tak? Tangan kena ke jarihah. Jarihah tu juzuk daripada zat, jasad kita, zat kita. Tuhan kalau di atas salah satu daripada dua pendapat Imam Abu Asy'ari, ya tu ialah sifat. Sifat ma'ani, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wajhun, yadun. Ya. Tu sama tak? Tak sama. Lepas tu sebut tangan. Sebut je tangan, lapar je tangan, makna lain. Tak apa tu, tak apa. Hak tak boleh ya? Serupa pada nama dan makna. Itu tak boleh. Tak ada. Sebab wala tushbihu sifatuhu as-sifati, tidak menyerupailah oleh segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala akan segala sifat-sifat yang lainnya. Wala ta'adduda fiha dah. Wala ta'adduda, dan tidak berbilang-bilanglah fiha padanya, pada sifat-sifat Allah Ta'ala tadi tu. Tak berbilang-bilang. Kalau gitu sifat tu hasa lah. Tak. Wala ta'adduda ni fiha fi sifat min jinsin wahidin. Ada pun sifat Allah Ta'ala ta'addu, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu orang panggil sifat zat. Kalau sifat lagi banyak.
Rahman Rahim, nah, Ghafur, nah, Asy-Syafi, Asy-Syafi'. Nah, ia belaka tu. Sifat-sifat PE lagi banyak. Lepas tu orang kata tak boleh berbilal tu. Tak boleh berbilal pada segala sifat Tuhan tu daripada jenis yang sama. Jenis yang satu. Lagu mana taswirnya? Wadzalika ta'addud, begitulah. Wadzalika ta'addud fi sifat min jinsin wahid musawwarun. Dan bermula demikian itu berbila pada segala sifat daripada jenis yang satu tu, digambarkan ia dengan sekira-kira bi ayyakuna lahu, dengan sekira-kira bahawa adalah baginya, bagi Allah Ta'ala, kudratani, dua kudrat. Dua kudratani masalan ay umastilulaka masalah. Aku buat contoh bagi engkau akan sebagai satu contoh. Nah, dua kudrat. Dua kudrat ni dengan makna ismi kedua-dua. Dengan makna, ma'ani kedua-duanya. Mana? Kudrat bermakna berkuasa, kudrat bermakna berkuasa. Itu tak boleh. Kalau kudrat hasa tu nama berkuasa, so lagi dengan makna berkuasa, itu tak apa. Sebab hak satu je berkuasa je sifat. Berkuasa tu bukan makna kudrat dengan makna sifat ada di zat Allah Ta'ala. Hak tu panggil samaratu sifat atau ta'alluquhu. Nah, ta'alluqnya sifat. Tu. Kalau lebih orang panggil lebih ihtiyat lagi, tutup guru ia terjemah samarah tu kuasa. Sifat tu berkuasa. Nah, ta'alluqnya hijaunya berkuasa. Lain. Berkuasa lain, kuasa lain, berkuasa lain. Hak mana hak tak boleh berbila pada diri dia daripada satu jenis yang sama, iaitu berkuasa tu tak boleh. Kuasa tak apa, berkuasa pun tak apa. Betul tak? Tak apa. Ni kuasa Allah Ta'ala lah ni. Nah, kesal daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh? Nah, kita sebut dengan samarah. Atau Tuhan berkuasa mengadakan langit dan bumi dan itu dan ini dan itu, apa-apa saja perkara yang mungkin. Boleh, tak ada apa tu, banyak tu, tak apa tu. Hak tak bolehnya, berkuasa ada dua di Tuhan. Itu tak boleh. Sebab bermakna Tuhan ni lemah. Dia tak boleh dengan besar. Kena dua. Bateri dekat tak boleh besar. Bateri remote kena buh dua. Lemah lalu. Kalau besar dekat pecek-pecek tak gerak channel. Lemah ni bateri ni. Kena tukar besar lagi. Mana gitu? Tu tengok. Jadi sifat Tuhan tu banyak. Tapi sesekara, ini orang panggil isyarat kam muttasil pada segala sifat Allah Ta'ala. Ternapi kam muttasil pada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu dah. Itu. Wala yadkhulu af'alahu. Tuh af'alahu tu jadi maf'ul muqaddam. Ishtiraku dalil fa'il muakhar. Tu af'alahu tu jadi maf'ul, betul lah. Wala yadkhulu, dan tidak masuklah af'alahu, akan segala perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala, al-ishtiraku tupai, oleh masuk. Siapa masuk? Oleh segala sekutu-sekutu. Tak masuk akan segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala oleh segala sekutu-sekutu. Tu bermakna segala perbuatan ni sah dia berlaku. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Kenapa la yadkhulu? Ni lah pada kata la yadkhulu, tak masuk. Idz la fi'la, kerana tidak ada satu perbuatan pun li ghairihi subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu perbuatan pun bagi yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala, khalqan nisbah menjadi, wa in, dan jika sekalipun nusibah dinisbahkan apa fi'lu tadi tu, perbuatan tu, ila ghairihi, kepada yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala, kasban, secara usaha. Siapa buat nasi goreng ni?
Mamak goreng, mamak buat nasi goreng. Duk kata siapa perbuat nasi goreng. Tu tengok dinisbahkan perbuatan bagi mamak buat nasi goreng. Atas jalan jadi ya. Mana nasi goreng tu asal daripada tak ada nasi langsung pada ada pup gitu. Dah usaha je. Ambil nasi berah dah nak dah. Ambil awah-awah berapa lagi goreng-goreng gitu. Tu orang panggil usaha ya. Bukan menjadi sungguh. Siapa buat kapal terbang? Amerika usaha je buat kapal terbang. Hakikat yang menjadi sungguh, yang menjadi ke kapal terbang tu daripada tak ada pada ada Allah. Tu. Sekalipun dinisbahkan perbuatan kepada yang lain pada Allah Ta'ala secara usaha. Sekalipun lagu tu tak ada perbuatan di atas jalan menjadi, hanya Allah Ta'ala saja. Habis. Kemudian kata dia waqila ay waqala ba'dul ulama. Definisi hak lain pula. Waqala ba'dul ulama fi tauhid syar'an adih. Waqila ay waqala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebahagian ulama tu fi haddit tauhid syar'an, pada tauhid, pada definisi tauhid secara syarak, huwa ialah isbatu zatin ghairi mushbihatin lizzawati wala mu'attalatin anis sifati. Wallahu a'lam. Di situlah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walaula, dan jikalau tidaklah, annal hajata, bahawasanya bermula hajat, kemahuan, masad, ialah menyentuhlah ilaihi kepadanya, hajat tu menyentuhlah ilaihi kepadanya, kepada hadzal ilmi, kepada ini pengetahuan, lama nescaya tidaklah ta'arradna, membentanglah oleh kami, nescaya tidak membentanglah oleh kami, yakni apa? Akan perbahasan inilah. Tu jikalau tidak adalah bahawa hajat kemahuan ialah menyentuh kepada ini pengetahuan, lama ta'arradna, nescaya tidak membentanglah oleh kami ai fi hadzal bahthi, begitu apa? Nescaya tidak membentanglah oleh kami akan ini perbahasan, li iradihi, kerana menghendakinya nya ilmu tadi tu. Begitu. Li iradil ilmi. Kerana menghendakinya pengetahuan tadi. Sebab apa? Li'annahu, karena bahawasanya, li'annal mazkura, begitu. Karena bahawasanya yang tersebut daripada perbahasan tentang tawakkul ni, talatumu bihari ulumil mukasyafati. Talatumu apa? Ialah ombak bergelora. Talatumu ni tadarabul amwaj, ba'duha ba'dan. Tu orang panggil talatumu. Mana talatumu makna tadarabul amwaj ba'duha ba'dan. Berpukul-pukulanlah segala ombak-ombak oleh setengahnya ombak akan setengah yang lain. Itu dipanggil talatum. Li'annahu, karena bahawasanya yang tersebut tadi itu, talatumu biha, ialah ombak yang bergelora. Ombak yang bergelora bihari ulumil mukasyafati, bagi lauk segala ilmu-ilmu mukasyafah. Itu dah. Jadi
Karena sesungguhnya yang tersebut daripada perbahasan tentang tawakul tu begitu begini tu ialah lautan ilmu mukasyafah yang diserupakan seumpama ombak yang bergelora. Gitu lah. Tu cakap tu payah sikit. Ma'ani serta akunya. Padahal akunya, ma'ani serta akunya, padahal akunya, kata Imam Ghazali, iktasar tu memperengkahlah olehku ala nuktatil muqni'ati, di atas faedah yang mencukupi. Ala nuktati ay ala faidati al muqni'ati ay al kafiyati, begitu, yang memadai. Fi hadzal kitabi, di dalam ini kitab Minhajul Abidin inilah. Jadi sebenarnya tentang perbahasan tawakul ni ialah ombak yang bergelora dalam ilmu mukasyafah. Jadi tidak sayugia sebenarnya disebut di sini, tapi oleh kerana hajat memerlukan kepada menyebut, maka kerana tu disebutkan juga walau sikit pun. Hak tu kita pening dah, nah. Wa qasadtu, dan menujulah olehku, meniaklah olehku, maknanya wa qasadtu, dan meniaklah olehku, kata Imam Ghazali, al-idahah, akan penerangan, wal bayana, dan akan kenyataan, maknanya supaya apa? Liyantafi'a, supaya mendapat manfaatlah, bihi, dengan dia, dengan hadzal kitab ni, bihi ay bihadzal kitab, Minhajul Abidin ini, mendapat manfaat fuhulul ulama, oleh segala bapak-bapak bagi ulama. Fuhul ni makna akabir. Fuhulul ulama'i ay akabirul ulama'i, gitu lah. Jadi supaya ulama-ulama hak besar-besar pun dapat juga manfaat. Wal mubtadi'una, dan oleh segala orang yang mula nak berjalan sebagai hamba bagi Allah Ta'ala. Tu walaupun pening lalat sikit pun tak apalah ya. Dia terai juga secara ringkas. Wabillahi taufiqu, dan hanya dengan Allah Ta'ala jugalah bermula taufik tu didapatkan. Habis situ. Al-aridu salisu, dan bermula perkara yang melentangi yang ketiga. Ai minal awaridil arbi'ati, daripada beberapa perkara yang melentangi yang empat. Asyarillati, yang menyibukkan seorang tu an ibadatillah, maknanya daripada ibadat kepada Allah. Al-qada'u khaba, ialah qada'. Tu apa qada'? Tu perbahasan panjang dalam ilmu tauhid tu dah ada ni. Kena kepada ta'alluq, tanjizi qadim bagi sifat ilmu, sifat iradat. Kata kau apa, Abu Hasan Syari, kau Asy'ariyah, qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Kalau Maturidiyah terbalik hatulah. Al-qada'u ay fi ma hakama bihi fil azali. Begitu apa? Apa makna qada'? Ini pada barang yang telah memutuslah siapa? Allah Ta'ala. Bihi, dengan dia, dengan barang tersebut, fil azali, pada sedia kala lagi. Tu al-qada'u. Wa wurudu, dan kedatangan anwa'ihi, segala bagai-bagainya qada'. Apa? Bil hulwi wal murri. Qada' yang manis, yang pahit. Bil hulwi dengan manis, wal murri dengan pahit. Pahit, manis, orang panggil asam garam kehidupan ni. Wa innama, dan hanya sanya, kifayatuhu, memadailah baginya, memadailah ia seorang tu, fir ridha, pada berlapang dada, bihi, dengan dia, dengan qada'. Fa'alaika, maka ilzam, maka wajiblah atas engkau, antarda, bahawa engkau redakan biqada'illahi azza wa jalla, dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan bagi demikian itu matlubur ridha. Benda hak ditutup iaitu puas hati dengan ketetapan Allah Taala. Dan melazimi dengan dia, dengan redha tadi itu, li amraini, kerana dua perkara. Mana yang pertama? Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, apa tu?
litafarrughi, bukan at-tafarrughu dah. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya dua perkara tu, apa kita kena redha dengan ketetapan Allah Taala, kena puas hati dengan gapo hak Tuhan tetap atas kita, litafarrughi lil ibadati, supaya kosong diri kita tu, lapang diri kita tu untuk ibadat kepada Allah Taala. Kalau kita tak puas hati, tak lapar kita, duk tak puas hati, mana orang boleh banyak, kita boleh banyak ni, tak puas hati aku gini, kacau juga, sisil ngai juga, cawak kota juga, lalakati, tinggal habis ibadat apa. Tu li'annaka, karena bahawasanya engkau idza lam tarda, apabila tidak redalah engkau bil qada'i, dengan ketetapan Tuhan, dengan keputusan Tuhan, fatakunu, maka adalah engkau ni tu mahmuman. Mahmuman ni orang yang duka cita dah, orang yang duka cita, sedih lah, mahmuman. Fatakun, maka jadilah engkau tu mahmuman, gitu maka jadilah engkau tu jadi apa? Ayyuhas salik, ayyuhal abid, hei orang ibadat pada Allah, hei orang menjalani jalan ibadat pada Allah, muntu jadi apa? Fatakunu mahmuman, jadilah engkau tu seorang yang berduka cita. Tu masyghulal qalbi, yang bersibuklah hatimu tu abadan, selama-lamanya, bi annahu, dengan bahawasanya halawasya'an, lima kana ai li ai syai, dengan apa-apa sesuatu kah ada ia perkara, lima kana kaza, walimaza yakunu kaza, li ai syai'in kana kaza, kerana apa-apa sesuatu kah didapatkan seperti demikian itu, walimaza yakunu kaza, kerana apakah wali ayyi syai'in, kerana apa-apa sesuatu kah yakunu, jadilah oleh perkara tu kaza, seperti itu. Apa jadi gini, apa dapat gini, apa serabutlah, perutmu jadi serabut. Fa iza ishtaghalal qalbu bi syai'in min hadhil humumi kaifa yatafarrahu lil ibadati. Fa iza ishtaghala, maka apabila bersibuklah al-qalbu, oleh hati seorang hamba, bi syai'in, dengan sesuatu, min hadzal humumi, dengan ini segala perkara-perkara yang diduka citakan, wal ahzani, begitu apa, min hadhil humumi wal ahzani, dengan perkara-perkara yang diduka citakan, perkara-perkara yang yang diduka citalah, yang ditakuti, yang disedihki, ikut kaifa, maka bagaimanakah yatafarrahu, nak berlapang, nak berlapang, nak bersunyi, nak mengambil ruang linang, maknanya lil ibadati, untuk ibadat pada Allah. Izlai salaka, kerana tidak adalah bagi engkau ayyuhas salik, ayyuhal abid, illa, melainkan qalbun wahidun, mung tu tak ada melainkan satu hati je. Mung tu ada satu hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, tidak menjadilah oleh Allah Ta'ala bagi satu orang itu daripada dua hatinya satu rongga. Tidak. Tu ma ja'alallah, tidak menjadilah oleh Allah Ta'ala lirajulin, bagi seseorang itu, min qalbaini, akan dua hatinya tu, fi jawfihi, pada satu jauh, pada satu rongga. Tak ada. Satu rongga, satu kalbu. Tak ada satu rongga tu dua kalbu, tak ada. Maka bila satu je kalbu mung, bila mung bersibuk dengan perkara hak diduka cita, ketika tu tak lapar dah mu, tak tenang dah mu, tak linar dah mu nak ibadat pada Allah Taala. Dok mikir ke hak pada serabut tu. Serabut tu. Tengok. Waqad wawul hal. Padahalnya wal halu annaka, gitu. Padahalnya engkau tu qad malaktahu. Sungguhnya telah memenuh-menuhlah akan hatimu tu yang satu tadi, minal humumi, daripada segala perkara hak diduka citakan, wa makana, dan apa yang telah ada, wa ma yakunu, dan apa barang yang lagi akan ada, min amrid dunya, daripada khijat dunia. Fa ayyu mawdu'in, maka
fa ayyu maudu'in, maka mana-mana tempat, fa ayyu, maka mana-manakah maudu'in, tempat, baqiya, yang kekal tinggal, fihi, di dalamnya, di dalam hati engkau, fihi ay fi qalbi, li zikrillah ta'ala, untuk ingat pada Allah Ta'ala. Mana lagi dalam tempat hatimu hak tinggal nak ingat ke Tuhan? Tak ada lah. Berapa? Dah hatimu duk serabut perut dengan perkara tu. Wali ibadatihi. Dan mana lagi orang panggil dalam hati? Fa ayyu maudu'in, manakah lagi tempat, baqiya, yang tinggal lagi, yang ada lagi baki dia, fihi ay fi qalbi, li ibadatihi, untuk ibadatnya, ibadat ke Allah Ta'ala maknanya. Wa fikril akhirati, dan untuk fikir hijai akhirat, wa fikri umuril akhirah. Takdir mudah sikit. Fikir hijai akhirat, fikir akhirat mana? Fikir hijai akhirat. Mana lagi tinggal? Tak ada lah. Tu istifham lah tu. Namanya bimakna al-inkar. Baik. Walaqad sadaqa syaqiqun rahimahullah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu alhamdulillah.